sekadar berkongsi pengalaman dan tidak pernah pun belajar menghasilkan video ini secara serius. Baik. Sesi saya ini akan saya bagikan kepada dua bahagian. Yang pertamanya akan saya terangkan dahulu tentang video, tentang cirinya, kenapa, mengapa dan bagaimana saya menghasilkan sesuatu video itu. Dan selepas itulah baru saya akan terus terangkan sedikit bagaimana cara kita nak menghasilkan video yang menarik. Menarik di sini adalah bukan menarik di hati saya. Sebab saya buat tu semuanya apa yang kita hasilkan tu kita rasa menarik. Tetapi menarik itu adalah daripada respon waris dan respon murid-murid yang mengikuti video-video saya. Nanti saya akan jelaskanlah. Bagi saya menarik lah kot sebab mereka komen kata menarik. Kalau di belakang dia kata tak menarik, Allahualam bisawab, tak tahu nak jawab. Baik. Kita terus sana, saya terus ke PowerPoint. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang nak bertanya masa saya bagi penerangan ni pun, boleh terus bertanya. Nanti Cikgu Hasli akan memberi panduan. Tapi rasa-rasanya sekadar mendengar sahajalah penerangan untuk sesi yang pertama ini. Sedia dah? Kalau sedia, jom kita mulakan. Teknik penghasilan video PDPR yang menarik dan berkesan. Yang pertamanya, saya suka berpegang dengan kata-kata ini. Ini untuk kita kongsikan bersama kita sebagai rakan-rakan guru. Apabila kita berada dalam sesuatu situasi, kita perlu mengubah diri kita mengikut persekitaran dan bukannya persekitaran yang perlu berubah mengikut kehendak kita. Apatah lagi pada zaman pandemik ini, kita kena ikut susur galur, ikut SOP apa yang ditetapkan, apa yang dikehendaki oleh KKM, apa yang dikehendaki oleh JPN. Ikut sajalah. Kata-kata ini selalu saya pegang, terutamanya apabila kita di luar daripada norma biasa, di luar daripada kebiasaan. Kadang-kadang kita masuk ke hutan untuk kita buat program perkemahan dan sebagainya. Inilah yang saya terapkan kepada anak-anak. Jangan apabila kita berada di hutan, kita minta supaya kemah kita itu ada tilamnya, ada air panasnya. Jadi kita yang menyesuaikan diri kita dengan situasi itu. Kita lah kena cari pula apa yang nak buat alas untuk tilam dan sebagainya. Begitu juga dalam situasi sekarang ni. Kita lah yang membentuk diri kita untuk ikut je susur alurnya. Apa yang ada untuk menjadi hasil yang terbaik. Dan kata-kata ini saya dapat daripada sahabat lama saya. Lama dah tak dengar kabarnya. Iaitu saudara MacGyver. Ya, saya patah balik saudara MacGyver yang terkenal dalam siri TV tahun 1985. MacGyver selalu menekankan ini. Sebab itulah kita tengok MacGyver dia dapat menghasilkan. Kalau yang old school ni dia tahulah siapa MacGyver. Dia dapat mengatasi sebarang masalah yang dihadapi dengan persekitarannya. Jadi sekarang ni pun kita menghadapi masalah untuk mengajar di sekolah, jadi kita gunalah. Dan salah satu yang saya gunakan adalah menggunakan cara video. Baik. Kita teruskan lagi. Kenapa saya menghasilkan video PDPR? Yang pertamanya, liputan talian internet. Bila dia lemah, kita nak secara online terus-menerus dengan waris, dengan anak-anak ni saya tak dapat. Kadang-kadang selepas 2 hari kita bagi kerja, barulah mak ayahnya balas, cikgu dah selesai. Saya baru dapat tengok video yang cikgu tunjukkan. Sebab itu saya gunakan video. Dan video itu dia boleh tengok bila-bila masa internet dia kuat. Kalau saya menggunakan kaedah-kaedah yang biasa, ini khusus untuk sekolah saya nah. Kami sekolah kampung di sini, sekolah yang luar bandar yang internetnya memang cukup makan kata orang. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa saya hasilkan video? Kerana murid berkongsi peranti. Dalam satu rumah yang ada telefon cuma mak dan ayah. Ayah bawa telefon pergi kerja, adik-beradik ada lagi 3 orang. Dan 3 orang itulah berkongsi satu telefon. Bayangkanlah kalau masing-masing berebut waktu yang sama. Jadi, saya menghasilkan video, beralah lah yang ada video tu. Nanti selepas adik-adik atau abang-abang belajar, maka dia akan dapat tengok video itu. Kerana langkah demi langkah kita terangkan dalam video. Baik. Yang ketiganya, kenapa saya menghasilkan video ini? Kadang-kadang ada juga yang waris hantar kat saya, cikgu, data tak cukup. Nak tengok video tak lepas. Saya kata tak apalah, tunggu ada data dulu. Jadi, boleh juga selepas pada waktu pembelajaran kita, mereka dapat melihat video itu. Boleh dilihat berulang kali. Dalam komen-komen yang saya terima di channel saya, di channel YouTube saya, ada yang anak-anak cakap, cikgu saya tak faham penerangan dalam video itu. Saya kata ulang balik.
Kerana dalam penerangan video itu saya telah jelaskan satu persatu bagaimana nak mencari jawapan. Jadi bila dia ulang balik, okey, dia dapat. Dan ada juga yang mengatakan bahawa itu bukan video, itu cerita. Seronok tengok cerita cikgu. Saya pun heran bila masa saya buat drama. Ya. Kemudian penggunaan video juga boleh kita buat bila kita buat PDPR secara online ataupun offline. Boleh guna video ni, tak kisah. Nak online masa tu pun boleh, ataupun esoknya, ataupun murid yang tak boleh nak online, kita gunakan video sebagai medium untuk offline. Dan berkongsi pengalaman dengan guru-guru yang lain. Bila saya muat naik video-video ini, saya menerima komen-komen yang positif daripada rakan-rakan guru yang saya tak kenal pun, dari seluruh Malaysia. Dia bagi tahu, okey, Cikgu Nasar bukan sahaja mengajar, ini antara satu komen yang saya rasa seronok untuk saya kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Cikgu Nasar bukan saja mengajar murid-murid PDPR, tetapi Cikgu Nasar juga mengajar guru-guru muda seperti kami ini untuk bagaimana cara nak mengajar. Oh, itu yang saya semangat. Ya, okey, kita teruskan lagi yang dengan ketujuh dah sekarang ini. Waris lebih memahami apa arahan guru. Ini bila saya dapat respon daripada waris. Kadang-kadang bila mengajar tu jumpa dengan waris. Cikgu, sebelum ni kami tak tahu pun apa itu kata majmuk. Tapi bila tengok video cikgu sebab nak mengajar anak-anak, cikgu, mak ayah pun dah pandai dah apa kata majmuk, apanya kata ayat tunggal, apanya kata terbitan dan sebagainya. Dengan penerangan yang kita berikan. Sebab itulah bila mak ayah faham, waris faham, mereka senang untuk membantu anak-anak menyelesaikan tugasan PDPR. Ini khusus untuk sekolah rendah lah. Kalau menengah ni dia tak mau peduli dah dengan mak ayahnya. Ya? Okey, seterusnya lagi. Berkongsi dengan seluruh pelajar dan guru-guru seluruh Malaysia. Alhamdulillah setakat ini sudah ribuan yang mengikuti video-video yang saya buat ini. Dari seluruh Malaysia, ada juga dari Indonesia, Singapura, Amerika dan juga dari India. Saya tak tahulah dia belajar bahasa Melayu macam mana. Menarik minat pelajar daripada melihat video-video lain. Sebab ada juga dari komen yang saya terima, tiap-tiap hari saya tengok video cikgu. Saya seronoklah kita. Dan saya beranggapan bahawa video yang saya hasilkan itu menarik. Dan sebab itulah itu yang saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua pada petang ni. Baik. Sekarang video dalam PDPR, kita kenal dulu apakah jenis-jenis video yang ada. Ini sekadar penerangan sahaja. Untuk kita tahu serba sedikit sebelum kita menghasilkan video. Video cerita, macam biasalah, drama-drama dan sebagainya. Video dokumentari adalah untuk merakamkan pengalaman. Mungkin perkahwinan, mungkin kita pergi melancong mana-mana tempat, itu dokumentari. Video berita adalah berita-berita yang nak disampaikan. Dan kemudiannya video persembahan adalah apabila macam kita nak buat assignment dan sebagainya, nak membentangkan sesuatu idea kepada sekelompok manusia yang lain, sekelompok orang yang lain, dalam syarikat, dalam sekolah, dalam jabatan, kita menggunakan video persembahan. Dan untuk kita, video pembelajaran. Yang biasanya menguatkan tentang pembelajaran dan untuk memudahkan para pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan kebiasaannya dikatakan bahawa video pembelajaran ini akan menambahkan lagi minat murid untuk belajar. Dan nanti pelan-pelan kita belajar. Okey, video dalam ni tak payahlah kita sembang-sembang benda ni. Kerana tak sampai pun tahap kita cikgu je. Bukan kita nak menghasilkan video yang hebat-hebat. Ya. Perisian dalam pengeditan video. Banyak perisian-perisian yang ada di pasaran sekarang ini. Ada power directornya, ada shortcutnya, Filmoranya, VSDC, Viva Video, Videopad dan pelbagai. Ada yang menggunakan handphone sahaja, ada yang terpaksa menggunakan Windows, PC ataupun laptop. Namun hari ini kita akan belajar tentang Filmora sahaja. Di mana nak dapatkan Filmora? Kalau mengikuti channel saya tu, channel Nasar Dwaki Studio, channel YouTube, pada ruangan apa saya letakkan di situ? Community. Ada saya letakkan link untuk download program Filmora secara percuma kat situ. Tapi Filmora 9.5, bukan Filmora X. Okey, mana nak dapat? Dapat sahaja di Shopee. Promo. Tulis saja Filmora, dia akan naik harganya pun dia antara RM1 ke RM5 saja, cari yang mana murah saja.
tinggalkan email, nanti dihantar kat kita, kita download, ikut peraturannya, mudah saja. Kalau tengok di sini pun harganya ada yang 99 sen, ada yang RM3. Janganlah beli yang sampai RM8, RM10 tu. Beli yang biasa-biasa sahaja untuk Filmora. Jadi kalau mungkin yang ketinggalan, oh kami tak sempat nak muat naik Filmora lagi, tak apa. Sebab rakaman ini, apa yang saya sampaikan pada petang ini biasanya dibuat rakaman. Nanti saya akan muat naik video ini dan nanti kita boleh ulang dan kita belajar balik pelan-pelan ya. Baik. Apa itu Filmora? Software editing yang paling popular pada masa kini. Mudah dipelajari oleh kita ni para pemula sebab baru basic, baru asas. Kerana dia mempunyai pelbagai ciri yang menarik. Ada Filmora X dan Filmora Pro. Filmora Pro ni untuk orang yang hebat lah. Kita memadailah Filmora X yang terkini. Kalau dapat Filmora 9.5 pun dah okey dah. Saya pun pakai Filmora 9.5 sahaja. Dan laptop kita ataupun PC kita pun kena tinggi sikit lah. Dia punya grade dia. Komen-komen pun 1.3. 1.3 lah. i3 lah. Ataupun yang lebih hebat lagi lah daripada itu. Dan lagi cantiknya kalau kita ada graphic card. Baik. Sehingga 77 juta pengguna di seluruh dunia. Ini gambar awal Filmora. Ini di antara isiannya. Dan beberapa fungsi Filmora, kalau saya cerita kat sini pun tak jadi juga. Jadi eloknya nanti saya buka Filmora, saya tunjukkan sambil-sambil kita buat. Baik, kita tinggalkan sekejap Filmora dan proses penghasilan video PDPR. Ini lokasi saya buat penggambaran. Simple sahaja. Dan inilah yang pentingnya bagaimana kita nak menghasilkan video-video PDPR yang menarik untuk tontonan anak-anak murid kita. Saya bahagikan langkah-langkah ini kepada 3 bahagian. Yang pertamanya sebelum penggambaran, sebelum kita edit. Yang kedua semasa penggambaran. Dan selepas penggambaran. Selepas ini maknanya semasa kita edit. Sebelum, apa yang kita perlu sediakan sebelum? Baik. Sebelum rakaman, pertamanya kita kena target dulu apa sasaran kita, siapa sasaran kita. Kalau pelajar sekolah menengah, dia ada cara penerimaannya yang macam lain. Kalau sekolah rendah, lain pula. Sekolah rendah pula terbahagi kepada 2. Kalau tahap 1, dia nak yang menggembirakan. Yang seronok yang tahap 2 tu bolehlah slow-slow sikit. Dan biasanya kanak-kanak ini dia sukakan sesuatu yang ceria. Dan ceria itu macam mana? Nanti kita tengok ya. Baik. Kemudian kita teliti tajuk apa yang kita nak ajar hari itu. Tajuk apa yang kita nak buat rakaman. Bila tahu tentang tajuk, maknanya cikgu kena khatam dulu tentang tajuk tu. Kena buat homework sikit lah. Kalau ada buku teks, ada soalan-soalan, kita kena cari jawapan dahulu. Kalau ada kosakata yang sukar, kita tambahkan sedikit kosakatanya. Kalau memerlukan penerangan, kita cari siap-siap penerangannya. Kita simpan untuk kita. Sebab nanti bila kita memberi penerangan, kita tak perlulah tengah-tengah rakam, oh apa maksud bioplastik. Kena cari pula apa maksud bioplastik. Jadi kita dah siap semua. Apa yang kita nak cakapkan semasa rakaman kita buat. Sebab kita bukan ada pengarah yang boleh cut, boleh rakam semula. Kita sendiri-sendiri saja. Ya, kita yang rakam, kita yang jadi pengarahnya, kita yang penulis skripnya, kita yang jurehebahnya, one man show. Kita yang nak editnya nanti. Baik. Kemudiannya objektif pelajaran. Objektif mesti disenaraikan. Dia biasanya kalau sekolah rendah, kalau bahasa Melayu yang saya ajar ataupun bahasa sejarah yang saya ajar, objektif dah ada siap-siap dah. Mestilah berpandukan kepada RPH dan juga tetaplah ikut RPH dan juga sukatan pelajaran. Ini tak pakai sukatan dah di SKP kita itu. Dan skrip. Skrip ni kalau kita dah biasa buat, tak perlu skrip dah. Kita cuma tengok sikit-sikit saja. Tapi kalau di peringkat awal kita nak merakamkan video PDPR ni, kena ada skrip. Saya pun di peringkat awal dulu, saya tulis skrip juga untuk bercakap. Tetapi oleh kerana saya dah banyak-banyak hasilkan, skrip tu dah ada di dalam kepala.
Jadi pandang je kamera kat depan tu, ada benda yang kita nak sampaikan, ada benda yang kita nak cakapkan. Jadi kita buatlah skrip, janganlah skrip patah perkataan demi perkataan, sekadar sikit-sikit saja. Sebagai panduan kita supaya kita tidak melencong terlalu jauh. Kalau melencong banyak sangat nanti, kita terpaksa potong pula semasa edit. Baik. Semasa penggambaran. Yang pertamanya peralatan. Apakah peralatan yang kita perlukan semasa penggambaran kita? Bila nak buat nama apa penggambaran, yang pertamanya perlu kamera lah. Guna kamera biasa cukuplah. Saya guna kamera telefon biasa sahaja. Ya. Dan kemudiannya kita memerlukan lampu. Tetapi kalau bilik kita tu lampu dah terang, lampu Kalimantannya dah terang, tak payah pakai lampu dah. Tapi kalau tak ada, boleh gunakan lampu TikTok yang bulat tu. Tapi kalau yang memakai cermin mata seperti saya, kalau gunakan lampu TikTok itu nanti nampaklah bulatnya di ruangan cermin ni. Jadi boleh juga guna lampu studio yang segi empat tu macam saya tunjuk dalam gambar yang pertama tadi. Itu peralatan. Kemudian stand untuk kita letakkan kamera kita, dan juga laptop untuk kita baca ataupun kita rujuk buku-buku teks digital yang ada di situ. Dan kalau perlu, kalau nak ubah supaya video kita itu menjadi cantik, bolehlah kita menggunakan green screen. Green screen ini adalah satu kain yang dibentangkan di belakang kita. Nama saja green screen, tetapi kalau kita tidak ada green screen, cikgu-cikgu boleh gunakan mana-mana saja latar di belakang yang sekata warnanya. Kalau biru, biru semua. Kalau hitam, hitam semua. Kalau kuning, kuning semua. Cuma perlu ingat, masa kita buat rakaman itu, kalau backgroundnya hijau di belakang, janganlah pula kita pakai baju hijau. Ini background belakang hijau, kita pakai baju hijau, kita bercakap. Semasa kita edit video untuk menghilangkan green screen itu, maka dengan badan-badan kita sekali hilang. Jadi kalau green screen di belakang, kita gunalah warna lain selain daripada hijau. Tapi kalau yang belakang itu warnanya biru tua, jangan pula kita pakai baju biru tua. Pakai warna-warna yang lain. Itu yang kadang-kadang masalah yang kita hadapi apabila merakamkan pertandingan untuk murid-murid. Dia datang dengan baju, pakai sarung tangan hijau, baju hijau, nak gunakan green screen. Hilang dia. Jadi invisible man. Berpeluh juga yang cikgu yang nak tukang edit ni. Itu di antara peralatannya nah. Jadi kalau tanya nak pakai mana green screen ni pun boleh dapatkan. Boleh beli je kain hijau. Janji kain tu tebal sedikit. Dan agak memadailah melepasi luar belakang kita ni. Berapa banyak. Ya. Dan kenapa hijau? Green screen, bila sebut green screen, jarang sebut blue screen ke, red screen ke, kerana hanya pada manusia tidak ada yang berwarna hijau. Kulit manusia tak ada yang warna hijau. Yang ada Incredible Hulk saja. Sebab itu green lebih sesuai untuk kita hasilkan video-video yang berkualiti. Baik. Kemudian tempat rakaman. Yang keduanya. Tempat rakaman, kalau bolehnya carilah tempat yang terang, yang lampunya terang, dan yang paling penting adalah kedap bunyi. Maknanya tak ada lah bunyi masuk. Sebab bila kita tengah rakam, tiba-tiba bunyi ayam berketak kat luar ke, kita tengah rakam di sini, bunyi pula kereta atau motor. Carilah mana-mana lokasi yang sesuai, yang kita rasa rakaman kita itu boleh tidak didengari, tidak menangkap bunyi-bunyi luar. Mungkin dalam bilik kita sendiri dan sebagainya. Boleh kita buat. Yang itu, ya. Dan proses rakaman. Okey. Proses rakaman inilah yang memerlukan kita perlu menitik berat sedikit hal-hal yang mungkin saya nak sebutkan ini untuk kita kongsi bersama, ya. Okey. Yang pertama, apabila kita membuat proses rakaman ini, kita perlu menganggap bahawa anak murid kita ada di depan kita. Jadi kita bercakap seolah-olah mereka berada di depan. Contohnya macam, faham ya? Yang kat sana tu okey? Seolah-olah bercakap dengan mereka. Jadi bila dia tengok video kita pun, dia rasa macam cikgu itu berkomunikasi dengan aku dan secara tidak langsung, mereka akan menjawab
Walaupun kita tak dengar pun, tapi dia akan jawab, semua sihat ya? Sihat cikgu, dia akan jawab macam tu. Ataupun mungkin dia akan kata, okey semua dah bersedia? Ini untuk level rendah lah, nada suara saya tu. Ya, sebab mengajar sekolah rendah lama ni, dia jadi level pun level sekolah rendah lah. Okey. Yang pertama. Dan kemudiannya kita bercakap, mesti pandang kamera. Walaupun kita mungkin membaca satu keratan akhbar ataupun membaca satu petikan di dalam buku teks, kita baca sikit, kita kena tengok juga muka, tunjukkan muka kita di hadapan supaya murid boleh memberi tumpuan. Kalau kita cakap tengok bawah saja pun, nanti yang mendengar, yang menonton video kita pun dia makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah lah. Kita nak mengelak ke situasi itu dan ada gelak-gelak lah sikit bubuh. Jadi hiburnya kena ada di situ. Okey, yang kedua, kita jaga intonasi kita. Intonasi kita bercakap mengikut situasi, mengikut laras bahasa. Kalau kita bercerita tentang satu pendapat atau bercerita tentang satu berita, cuba kita bacakan menggunakan laras bahasa berita. Kalau kita memberi penerangan, kita bercakap cara memberi penerangan. Kalau kena bersyair pula, pastikan cikgu, kalau paling best, kalau cikgu tu boleh bersyair. Kalau tak dapat bersyair, tak apa. Kita cari je dekat YouTube, mana-mana syair. Pandai-pandai cikgu lah. Baiklah, murid-murid, sekarang kita cuba mendengar bagaimanakah cara membaca syair yang betul berdasarkan bacaan yang akan disampaikan oleh rakan cikgu. Pak, kita tunjuk kat situ. Tunjuklah video orang lain yang membaca syair sebab kita tak mampu. Tapi kalau cikgu mampu, A1. Budak lagi seronok. Nanti budak akan komen, oh sedap lah cikgu syair. Padahal cikgu tu pun hentam juga. Ya? Begitu juga kalau kita pantun, kalau kita gurindam, kita seloka. Dan kalau ayat-ayat tanya, ayat-ayat seruan, puisi perlu kita tekankan. Kalau ayat tanyanya, gunakan kata tanya ada tu, time. Kata tanya tekankan kepada bunyi yang jelas. Okey. Seterusnya gelombang suara kita, cara kita bercakap. Kalau kita rasa suara kita nyaring, kita jangan laju sangat. Kalau laju, suara kita lagi nyaring. Boleh edit dalam Filmora itu untuk kita gemakan suara kita. Kita nak tukar suara kita jadi robot pun boleh. Kita nak, daripada suara saya laki-laki ni, saya nak tukar suara saya jadi perempuan pun boleh. Tapi kita guna tona suara asal. Kalau boleh kita gunakan suara daripada perut, bukan daripada sini. Beza. Kalau sini lain. Baik, kalau dari sini suara saya bunyi macam ni. Tapi kalau dari sini suara saya berlain. Itu beza. Ini suara sini. Ini suara bercakap. Kita nak buat rakaman, kita pakai suara daripada sini supaya sebutan kita jelas. Perkataan satu-satu itu dapat ditangkap oleh para pendengar, para penonton. Baik. Dan penting juga kita gunakan adakan gelombang biru dalam nada suara kita. Tinggi, rendah, ada unsur jedanya, kat mana nak berhenti, kat mana nak ni. Contoh macam kita nak sebut. Okey, pada muka surat 23. Sedap bunyinya. Tapi kalau kita sebut, buka muka surat 23, budak pun, kalau, okey, buka muka surat 23. Jadi kita bertemu lagi pada hari ini, tanggal 30 Ogos 2021. Itu ada jeda dia tu. Itu yang jadi, yang menarik perhatian orang untuk mendengar video-video kita. Bolehlah pelan-pelan kita berlatih, no? Okey. Kemudian, objektif pembelajaran saya dah terangkan tadi, kita kena terangkan juga objektif pembelajaran kita untuk hari itu. Dan kemudiannya pergerakan, ini semua dalam proses rakaman ni, sebab itu video saya ini tak bertukar. Kemudian pergerakan bahasa badan. Pergerakan bahasa badan ini, tangan kita. Mungkin mulut kita bercakap, tangan kita senyap, dia tengok pegang mouse, pegang apa, jadi tak nampak. Bila bercakap, dia selari dengan apa yang kita sebut, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ceritakan, apa yang kita ngomelkan. Kalau bertanya, kita pandang ke depan sedikit. Boleh buat video macam 3D, hulu ke depan sikit, tunjuk tangan ke depan dan sebagainya. Itu akan menarik perhatian anak-anak untuk menonton video-video PDPR kita. Okey, bahasa badan lah, jangan terlebih sangat. Jangan kita bercakap dua patah tangan kita dah merawang macam nak buat lentang Paralimpik lah. Dia stabil, dia setara. Okey. Dan seterusnya lagi,
Anggap saja anak-anak yang sedang mengikuti video kita itu, dia tak tahu apa-apa. Jadi kita kena menjelaskan apa yang kita rasa dia tak tahu. Kita sedia siap-siap. Makna perkataan, makna kosakata, bagaimana cara nak menjawab, teknik nak menjawab, bagaimana nak mencari jawapan, itu kita kena sediakan dan kita sebut. Sebab bagaimana nak buat, nanti kita akan edit, nanti kita boleh tambah dah. Takut nanti masa rakaman kita tertinggal. Bila nak edit, dia menjadi masalah. Lebih baik masa rakaman kita rakam saja benda itu, tetapi masa edit, kita rasa, oh benda ini tak perlu. Jadi kita buangkan saja. Baik. Dan apabila berlaku kesalahan masa rakaman, tak payah berhenti-berhenti. Rakam-rakam, Allah salah pula cakap. Berhenti. Sambung balik, duduk, rakam. Letih kita kalau macam tu. Rakam saja terus. Tinggalkan jarak. Contoh mungkin kita nak bercerita tu bab, Allah salah. Cakap je, okey yang tadi salah, sekarang ni yang betul. Rakam terus je. Nanti benda itu boleh kita buang, boleh kita edit semasa kita menggunakan Filmora. Okey, selepas kita membuat rakaman dan nak masuk program edit, yang pertamanya yang menarik perhatian anak-anak ini adalah latar belakang. Latar belakang video kita itu. Sebab itu saya suruh gunakan green screen. Kita boleh buang terus. Macam mana kita nak cari backgroundnya? Yang pertamanya, kita tengok dulu tajuk itu membincangkan tentang apa. Kalau dia membincangkan tentang sungai, kita cuba cari gambar sungai. Ataupun yang cantiknya, gambar yang bergerak. Sebab kalau anak-anak sekolah rendah, murid-murid sekolah rendah yang berusia di antara 7 sehingga 12 tahun ini, kanak-kanak ini menurut kajiannya, dia suka benda yang bergerak. Yang bergerak dan cepat. Sebab itu kalau dalam iklan pun dia nak laju saja. Budak-budak suka tengok iklan, suka tengok kartun sebab kartun bergerak cepat. Jadi kita cari gambar yang bergerak. Kalau tentang alam sekitar, nak cari tentang sungai, kita cari sungai. Kat mana nak cari? YouTube banyak. Ya? Dalam YouTube kita type saja animated, nanti kita tunjukkan animated landscape ke, river ke, background video. Nanti dia keluar benda-benda tu. Nanti saya tunjukkan macam mana saya dapatkan background tu dan bagaimana kita nak download dia dan kita nak tambah elemen-elemen lain pada sungai itu. Mungkin sungai saja kita nak tambah sikit burung terbang, kita tambah burung terbang. Nak bagi daun berjuntai, kita tambahkan daun berjuntai. Itu background. Background itu memainkan peranan penting. Yang keduanya, dah saya kata tadi, background itu mesti bergerak lah. Kejutan. Murid, kalau dia tengok statik saja video kita itu daripada awal sampai habis, sama saja. Dia akan mengundang mengantuk. Ya, dia akan mengundang mengantuk, dia akan mengundang rasa jemu. Jadi kita buat sedikit elemen kejutan. Contohnya selepas kita mukadimah yang pertama awal tu, kita nak melangkah kepada objektif, boom, bom letup. Dia pun, bom. Ataupun pada masa itu tiba-tiba bunga kembang, tutup muka kita dan tukar kita duduk ke kedudukan yang lain. Dia akan mengejutkan. Nanti boleh tengok contoh-contoh yang saya buat di situ. Dan pastikan ia berwarna-warni. Okey. Dah, jom kita mula mengedit video. Saya nak masuk ke sesi yang kedua. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nak sama-sama mengedit video, kita boleh buka dah Filmora. Saya dah cadangkan itu, saya minta nak guna Filmora. Kalau tak ada pun tak apa, tengok dahulu penerangan dan bagaimana saya nak. Clear lah? Masih dengar suara saya? Dengar. Okey, baik. Sekarang ini adalah muka depan Filmora. Dan bagaimana kita nak menghasilkan sesuatu video dan kita kenali ciri-ciri yang ada pada Filmora ini dahulu. Yang pertama, bila kita klik Filmora, kita akan dapat seperti ini sebab tidak ada program lagi yang kita buka. Yang kedua, bila kita nak memulakan sesuatu, seperti mana saya katakan tadi, kita nak buat latar. Kita buka YouTube. Okey, kita buka YouTube. Ini channel saya. Dan kita carilah. Di sini saya gunakan Free Animation Library. Kita boleh ambil mana-mana saja background yang ada di sini.
banyak yang saya dah gunakan ya. Macam landscape ni, tentang pemandangan-pemandangan. Dan biasanya video-video ini cuma 12 saat, 13 saat dan tidak akan di copyright claim. Biasanya dia percuma. Jadi bagaimana kita nak menghasilkan suatu produk itu menarik? Okey, kita tunjuk contoh ya. Yang pertama, kita dah buka di sini. Kemudian dah download dah. Kita dah download dah bahan-bahan yang kita nak. Kita ambil. Okey, kita buka di sini. Kita klik pada import. Ni tak klik new ke apa semua ni. Dia memang boleh dah. Kita terus import. Import media file. Kita dah adalah di sini. Dalam dokumen. Saya dah siapkan satu file untuk ceramah. Okey. Sini saya dah download satu sungai. Okey. Cepat ke? Tak perlu ulang balik? Boleh ke no? Okey. Okey. Sungai. Okey. Kita teruskanlah. Tak apa, nanti boleh tengok rakaman dia balik. Okey. Bila dah naik di sini, terus kita tarik masuk ke layer yang pertama. Saiz boleh tentukanlah. Kebiasaannya saya menggunakan 1920 kali 1080 sebab dia saiz dia lebih besar. Okey. Saya dah mendapat satu video tentang sungai. Okey, yang airnya mengalir sebab saya nak menceritakan tentang pencemaran sungai. Okey. Bila dah dapat sungai, takkanlah nak tunjuk gambar sungai ni saja. Kok-koklah nak bagi cantik lagi. Kita download pula daripada YouTube. Mungkin kita nak tambahkan sedikit tentang bunga-bunga yang luruh. Saya ambil di sini. Ini green screen. Boleh tulis di situ green screen kita akan dapat. Dan kita tarik masuk ke layer yang kedua. Pegang ni. Klik ke sini. Mouse tarik. Okey, tarik ke yang kedua. Dah dapat hijau. Bagaimana nak menukar yang hijau ini? Yang pertama di sini ada dua bahagian, ada suara ni. Bahagian bawah ni adalah suara, jadi kita boleh turunkan dulu suaranya sebab kita tak mau masuk suara lagi. Dapat hijau di sini. Klik sebelah kanan di layernya. Klik sebelah kanan, dia akan ada perkataan green screen. Green screen, dia akan membuang warna yang kita klik di sini. Kalau tadi bunga itu warnanya hijau, dia naik hijau automatik sebab green screen. Tapi kalau latar belakangnya biru, kita kliklah warna biru. Kalau latar belakangnya hitam, kita klik warna hitam. Oleh kerana hijau, kita gunakan hijau. Okey. Nampak tak bunga tu? Tetapi belum diedit lagi. Kebiasaannya yang cantiknya kita boleh adjust pada offset di sini. Kebiasaannya saya menggunakan di sini adalah dalam jumlah 10. Rata-ratanya dia akan menggunakan situ. Tolerance ini kita boleh ambil 53 ikut kesesuaian. Edge thickness ni kita boleh bubuh kosong. Sini pun kita boleh bubuh kosong. Okey, nampak? Dah tak nampak dah hijaunya. Dan kalau kita play nanti, kita akan nampak bunga itu sudah mula luruh. Okey. Dan kalau besar sangat ni, kita boleh kecilkannya dengan cara klik saja pada gambar tu. Ni, kecilkan saja seperti biasa. Dah. Nampak cantik tu. Okey. Tak puas lagi? Nak tambah lagi? Boleh, tambah lagi. Import. Okey, stop dulu sekejap. Kita import lagi sekali. Apa yang saya simpan di sini ya. Okey. Saya nak bagi cantik di sini. Saya hanya menggunakan gambar. Oh, ini screen. Tak apa screen ya. Okey. Nak bagi nampak dia punya background dia, saya letakkan di sini. Letak lagi atas satu. Fungsi yang sama. Green screen. Naik warna. Tekan je. Saya malas nak fikir banyak. Saya letak je 10. Kat sini saya letak 53. Di bahagian bawah saya letak kosong. Kat sini kosong.
dapat dah pemandangan. Kita nampak lah. Okey, kalau nampak sikit kita naik sikit. Boleh adjust sendiri yang ni. Ya? Okey. Tapi nak buat macam mana? Sebab video ini cuma sekadar tak sampai seminit pun. Tambah gambar ini lagi pendek. Jadi, caranya ialah kita pergi ke hujung ni. Ini kita buang dululah. Saya ajar yang mudah dululah ya. Okey. Kalau okey, sekejap saya patah lagi. Kalau nak buang mana-mana satu, pergi je dekat benda yang kita nak buang tu, klik sebelah kanan, tekan cut, hilanglah dia. Okay. Di sini, kita pergi kat ujung ni, bolkan kedua-duanya, tekan, buang dua-dua ni. Okey, kita dapat yang ini. Yang ni kita copy. Ni kena rajin sikit nah bila nak buat video ni. Kena rajin, kena suka menghadap komputer. Kita copy dan kemudian tampalkan ya. Buatlah dalam, ni dah 3 minit lebih dah. Okey. Kadang-kadang ada berlaku apabila kita menyambung ni, dia akan jadi macam terputus sekejap. Bagaimana kita nak nampak dia smooth, nampak dia lancar, di sinilah kita memerlukan beberapa keperluan yang ada di sini. Yang pertamanya, apabila kita nak menyambung dari satu gambar ke satu gambar, kita boleh ambil transition di sini. Transition, dalam transition ini dia banyak dia punya ciri-cirinya. Ini bolehlah cikgu-cikgu teroka sendiri nanti. Kalau nak bagi, okey, kalau basic, sekadar basic ini sajalah. Boleh secara berubah, tak nampak sangat ketara perubahannya. Ambil contoh. Okey, ataupun nak nampak yang ketara, yang bagi bergerak, nak bagi murid-murid suka, sekejap saya tambah lagi satu. Ini saya tunjuk contoh dulu. Tak ada pula ni. Okey, tak apa, saya ambil gambar saya aja. Okey, saya letakkan di sini satu. Apabila sampai dekat sini, kita nak nampak dia cantik sikit bergerak, kita boleh guna transition ini. Ni, ambil yang 3D punya. Dia macam-macam cara. Kalau kita nak bagi kotak terbalik, kita ambil kotak terbalik ni. Ya, tak pegang, tarik, letak di situ. Jadi kita lihat apa perbezaannya. Okey, nampak di situ. Tak mau itu, tak best. Murid-murid sebab kita nak bumi berputar. Okey, letak di situ pula. Bumi akan berputar pula. Okey. Jadi ada banyak di sini dan kalau tak mau macam tu sekadar gambar dan sebagainya. Ini saya berkongsi saja nah. Kalau mungkin ada lagi yang lebih pandai daripada saya, bantu-bantulah kawan-kawan kita yang lain. Kalau nak banyak di sini, ini boleh pusing. Sebab kita nak menarik perhatian anak-anak. Jadi kita buatlah benda-benda yang bergerak ni ya. Okey. Ada lagi plain, favorite dan banyak lagi. Ini saya pun menggunakan Filmora 9.5 saja, bukan Filmora X lagi. Komputer saya pun tak dapat nak support untuk Filmora X. Kalau masuk Filmora X dia akan sangkut. Baik. Saya buang ini dulu ya. Seperti mana tadi buang, klik sebelah kanan, tekan cut. Okey. Semua kita letakkan secara smooth iaitu basic transition. Letak di sini, sambung. Okey, selesai. Okey, ada lagi ya. Kita sambunglah supaya nanti ada yang tersekat dan sebagainya. Okey, sekarang kita dah dapat 3 minit lebih lah video ini. Ya, ada pertanyaan? Tak ada. Okey, bila dah selesai. Cikgu Nasa boleh tanya. Saya Ustazah Nazmah nak tanya, ada yang kita buat ni, kita boleh kunci tak sebelum kita nak pergi ke tempat lain? Ada cara nak kunci tak? Nak kunci dia, biasanya tak ada cara dah, dia akan buat. Kita cuma boleh gunakan butang undo dengan redo je lah. Oh, sebab kadang kalau dia lari kita kena ambil undo je lah. Okey, tak apa, okey, masih. Kaedah selamatnya selalulah safe. Sebab kadang kita dah buat,
kadang saya dah buat kan 2-3 ni dalam 5 minit dah, lepas tu kita nak cari balik dia tertinggal, dia hilang tu yang masalah tu. Okey, tak apa, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Baik, kebiasaannya kalau saya jadi kehilangan macam tu, tekan je Ctrl Z, dia akan patah balik semua daripada awal. Dan satu lagi kaedah yang paling selamat adalah selalu save. Dan satu lagi, terbaiknya Filmora ni, dia akan auto save. Dia ada backup. Kalau tiba-tiba kita tengah buat, hang ke komputer ke apa ke, dia akan block situ. Baik, selesai di sini lah. Bila selesai di sini, kita nak cari muzik latar. Okey, nak mencari muzik latar. Kalau nak mencari muzik latar, saya dah link dari sini tadi. Okey. Ini saya buka ada satu link di sini. Kita boleh cari sendiri kat sini pun tak apa. Sana. Saya buka satu laman sifu.com. Sifu.com ni adalah dikendalikan oleh bekas anak murid saya, anak murid sulung saya lah, daripada Selangor. Sekarang ni dia buka sifu.com yang tentang grafik, pakar tentang grafik lah. Okey, dia ada bagi satu laman iaitu sumber muzik atau lagu percuma, bebas hak cipta. Dia bagi link-link di situ. NCS dan sebagainya sini. Boleh tengoklah situ. Type dia sifu.com, nanti dia akan ada sumber muzik itu. Tetapi saya kerap menggunakan cara macam ni. Saya selalu cari macam ni ya. Background music, no copyright. Okey, dia akan keluar semua no copyright. Sebab apa kata no copyright? Kalau kita menggunakan yang copyright, kita upload ke YouTube, ada dua kemungkinan yang akan dihadapi oleh kita. Sama ada video itu copyright ataupun music itu copyright. Kalau video copyright, terutamanya kalau dari Astro, sebab saya dah kenal banyak kali, kalau daripada Astro, walaupun kita ambil di bawah 12 saat, dia tetap block kita punya video. Hari itu saya ambil lah Nelofa cakap Kelantan, 2 patah sahaja. Dah kita edit video tu dah 3 hari. Upload tak sampai 2 saat, terus block. Terpaksa edit semula video itu. Jadi itu kita menghadapi masalah copyright. Jadi kalau muzik nak selamat, kita ambil, tulis saja no copyright. Kalau nak cari video pun, tulis no copyright kat belakang. Dia keluar je video, kita boleh ambil. Dan bila kita dapat je mana-mana, kalau nak tambah sikit lagi, mungkin nak tambah, nak education ke, nak apa ke, ataupun sport ke, kita tambah je perkataan. Kena guna bahasa Inggeris lah, kalau tulis bahasa Melayu, sampai esok pun tak jumpa. Kalau nak jumpa pun mungkin Indonesia. Ya? Walaupun tak pandai bahasa Inggeris, saya meragau jugalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang kena dengan apa yang saya nak buat. Banyaklah ni free semua ni. Nak download dia, tak payahlah apa, takkan di sini pun nak ceritakan nak download macam mana kan. Okey. Ada macam kaedah untuk download lah. Okey, itu contoh di sini. Kalau saya dah memang ada download siap-siap dah. Dan juga saya menggunakan IDM. Ada semua saya boleh download siap di situ. Kalau yang tak boleh nak download tu, tulis sajalah di sini. Di belakang YouTube ini, PP. Perlu besar pula sekejap tekan enter. Harap menjadilah. Ya, dia akan naik, download. Sama ada kita nak memilih lagu saja MP3 ataupun kita nak ambil video sahaja, dia akan naik iklan macam-macam ni. Dan video kita boleh ambil daripada 1080 sehingga 720. Sebab itulah masa rakaman awal tadi, nak kamera yang memang terang lah ataupun cahaya yang terang. Sebab kalau tak terang, video yang kita muat naik ke YouTube ini, dia cuma setakat 480 saja. Ataupun paling-paling turun pula 360. Tapi kalau kita menggunakan pencahayaan yang cantik, kamera yang jelas, pikselnya besar, mungkin kita boleh mencecah sehingga 1080p. Murid tengok pun puas hati. Bagi yang tak ada data, 3 hari pun tak boleh tengok lagi. Dia terpaksa turun ke 480 atau 360. Okey. Last sampai ke cara download pun saya cerita ni. Okey, sekarang saya nak tunjukkan sebahagian kerja saya yang tak siap lagi. Supaya tengok bagaimana cara kita nak mengeditnya. File,
open project. Apa yang saya buat sekarang ni? Ya. Hari tanpa kenderaan. Kita buat satu-satu. Di sini kita akan terangkan satu persatu apa yang kita boleh gunakan. Okey. Saya tunjukkan contoh dulu. Yang pertama, latar telah saya buat sebab dalam petikan bahasa Melayu yang saya nak ajar ini, ya, saya buang dulu tulisan dia. Ini sebab ini dalam proses. Okey, ini latar yang saya buat. Dalam petikan itu dia ada ceritakan tentang orang berbasikal, orang berjalan kaki. Maka saya menggunakan 3 layer untuk menghasilkan 4 layer untuk menghasilkan latar ini sahaja. Saya buat latar, saya burn dulu. Saya export dulu. Lepas tu baru nanti saya gunakan. Iaitu saya pertama saya menggunakan buat pula di sini. Okey. Ada gambar orang berlari, 1 layer. Orang berbasikal ni 1 layer. Pokok ni 1 layer. Orang jalan raya ni 1 layer dan juga ramah-ramah terbang ni 1 layer. Untuk menghasilkan background sahaja. Sekarang kita tengok daripada mula bagaimana bahan mentah ini diproses untuk menjadikan video. Ini memerlukan sedikit ketekunan lah dan sedikit kerajinan. Okey. Yang pertama, sebab ramai yang dah buat, dia cuma nak ni sikit lagi, semua dah pandai dah. Seperti mana biasa, video saya buat intro dahulu. Ini intro saya yang saya gunakan untuk setiap video. Menggunakan 3 layer, background belakang, planet Mareh dan juga kapal NASA. Sebab NASA 2K Studio, saya gunakan kapal angkasa NASA lah sebagai trademark saya. Dan inilah video mentah saya yang sekejap ya. Bila nak tunjuk ni dia macam-macam dia jadi. Okey. Okey. Itu adalah video mentah saya. Dan tak lagi ni, ada lagi yang di sekejap. Yang asalnya. Okey, itu adalah video mentah. Apabila kita dah dapat video mentah, video asal kita itu, rakaman kita ni, tengoklah kita cuma bercakap dekat green screen. Dan untuk yang pertama sekali, seperti mana saya katakan tadi, kita buka, klik sebelah kanan gambar kita, klik green screen, saya ulang balik, klik je 10 dekat sini, klik 53 dekat sini, klik kosong, kita akan dapat gambaran macam ni. Dan kalau memerlukan lagi edit color dan sebagainya, di sini ada lagi untuk edit color. Okey. Kalau audionya, suaranya nak buang bunyi bising, nak tukarkan suara jadi suara yang lebih kecil ataupun suara yang lebih besar, kita boleh klik di sini. Remove background. Kalau kita naik ke atas ni, dia akan bertukar suara menjadi suara yang lebih kuat. Kalau tengah-tengah ni, dia nyaring sikit. Okey. Bila dah dapat macam ni, kita nak ambil fokus kat kita je, nak buang dah gambar-gambar dinding yang dekat luar sana tu. Tak mau. Jadi kita terus pergi kepada crop and zoom ataupun tekan butang L dengan C ni. Chrome. Okey, tak nampak. Bawa sikit anak panah ni ke tengah, kita akan dapat. Saya cuma nak ambil tepi ni saja. Jadi biasanya dia akan naik original, kita ambil yang bawah. Custom. Okey, tarik saja. Tarik saja. Potong ni tak mau bagi nampak meja, kita naik sikit ke atas. Okey. Yang ni okey dah kot. Okey. Dah selesai. Kalau nak letak ke tepi, klik saja bawa ke tepi.
Kalau nak kecilkan gambar kita, besar sangat ni. Tak elok sangat, saya terlenggak kat situ. Nak kecil sikit, bawa ke tepi. Okey. Nak kecil sangat. Nak letak sebelah sini, letak sebelah sini. Telajak pula. Okey. Itu contoh. Dan bila kita sambungkan dengan background yang dah ada ni, cantik nampaknya. Walaupun tuannya tak apa cantik, tapi gambar itu cantik. Itu je lah. Ya. Okey. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana yang saya katakan tadi, kena ada unsur kejutan. Okey, di sini selepas saya bercakap untuk yang pertama, saya tutup suara yang saya cakap ni ya. Okey. Lepas saya cakap, sedikit memperkenalkan diri, kita ada unsur kejutan. Itulah masa itulah saya akan letakkan kapal terbang, campak bom ke, apa ke, ataupun orang buka langsir ke, kaca pecah dan sebagainya. Di sini saya cuma letakkan buka zip. Okey, nampak perubahan. Oh, ada perubahannya di situ. Dan kemudiannya apabila kita menulis objektif dan sebagainya, dia akan naik di situ. Okey, bagaimana nak menulis benda-benda ni? Dulu pada peringkat awal saya buat video, saya tidak menulis sari kata dengan harapan murid-murid dapat tangkap apa yang saya katakan. Tetapi bila saya dengar balik, ui lajunya aku cakap. Jadi saya membuat sari kata. Bagaimana cara nak buat sari kata? Ya, dah saya delete ke semua dulu, tak apa. Okey, sekarang ni kita dah ada video. Saya nak ajar satu-satu lah. Yang pertamanya, saya tengok dalam nota saya ni, saya buat apa yang perlu saya ajar. Okey. Kita dah masukkan video, kita dah edit video cantik semua ni. Okey. Kita nak sari kata last kali kot lah. Okey, saya buat yang lain dulu. Kejap. Okey. Sekarang ni nak tengok di sini. Bila saya tengok gambar ni, baru saya teringat balik. Okey, saya menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 3. Okey, macam mana nak naik yang NASA Studio dan sebagainya. Ini ada pada files. Di sini dia naik. Ini tak banyak komponen sebab 9.5. Files kita boleh ambil di sini. Kita nak yang mana satu. Okey, kalau di sini saya menggunakan yang ini. Okey, saya tunjuk lagi sekali, saya buat. Tak apa. Saya letak tengah sikit. Okey. Dia akan naik seperti ini. Dapat yang ni, kita klik 2 kali, akan naik seperti ini. Bila naik seperti ini, kita tekan advance. Ya, bila nak tunjuk ni macam-macam dia jadi. Ya. Okey. Teks yang bawah, kalau kita tak mau guna, kita boleh delete-kan sahaja. Bagaimana nak delete? Klik dekat sini, ada tong sampah di bahagian atas, dia akan hilang. Tinggal teks yang kedua. Teks yang kedua, kita nak tulis, kita tulislah. Okay, macam saya. Okey. Warna tak terang. Tak nampak tulisannya. Jadi bagaimana cara nak menampakkan tulisan? Kita pergi kepada text field. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertamanya text field biasalah, warna campuran ataupun kita nak ambil gambar. Kalau kita ambil yang biasanya, kita letaklah mungkin warna hitam. Dan text border dia kita letakkan warna putih. Nampak dah tulisan dah timbul dah. Ataupun kalau tak mau, kita nak gunakan bendera, ambil image field. Image field, kita klik dekat gambar image di bawah ni. Kemudian, sekejap saya cari nah.
Nak pakai gambar, contohlah saya ambil gambar lain, masuk itu. Dia akan jadi gambar situ, backgroundnya dah tak nampak, kita tukar balik border dia. Kita ambil border warna hitam pula. Okey, dah nampak. Kemudian barulah kita boleh adjust ni. Ikutlah kita nak letak dekat mana. Kalau yang ni pun nak tukar boleh ni, tukar warna. Nak warna hitam dan sebagainya boleh pilih di sini. Dan bagaimana pergerakannya kita boleh lihat sini. Okey, itu contoh yang pertama. Okey. Kemudian kalau kita nak tulis tentang tulisan yang bergerak. Tulisan yang bergerak, apa-apa pun kalau boleh yang besar-besar, objektif dan sebagainya, kita gunakan tulisan bergerak. Kalau tulisan bergerak, kita juga ambil title juga. Tengok di bahagian bawah. Biasanya title 33 dan title 34 ini dia khusus untuk bergerak. Dan juga title 27. Kebiasaan yang sebenar. Okey, tengok. Saya ambil title 27, tarik turun ke bawah. Dia akan bergerak. Baik. Percubaan. Tak nampak juga. Fungsi yang sama, kaedah yang sama. Klik pada advance. Tukar warnanya kepada warna merah mungkin. Okey. Letakkan di sekelilingnya dengan warna putih. Dah. Kita dapat. Size boleh ditentukan di sini. Sama macam Word, macam Excel lah. Okey, ataupun tak mau di situ, kita adjust di sini pun boleh. Okey. Bagaimana nak tengok kelajuannya? Kita boleh melihat kelajuannya di sini. Kalau nak bagi klik sahaja dia terus jalan, tarik saja yang bahagian bawah ni. Rapat ke huruf T, dia akan mula je video dia dah mula tunjuk dah. Okey, ini terlalu perlahan. Kita nak cepat sikit. Kalau cepat, kita klik yang tengah ni, tarik ke depan sikit. Cuba lagi sekali, tengok. Dia lebih cepat. Lambat lagi, kita nak cepat lagi, kita tambah lagi satu. Tambah lagi ke depan, jadi cepat. Itulah juga. Dan inilah juga kaedahnya kalau kita nak membuat tulisan cara karaoke. Mungkin kita baca syair, kita nak nyanyi ke apa ke, kita letakkan di situ, gunakan kaedah ni lah. Baik. Baik. Saya tak mau save sebab dia ganggu kerja saya nanti. Jadi saya tunjukkan dahulu. Okey, itu tentang tulisan-tulisan yang ada di sini. Nak tengok tak yang macam mana nak buat karaoke punya tulisan? Ataupun kita belajar yang lain dulu lah, no? Ada respon? Ada. Tulisan macam karaoke radio tu, dekat TV tu. Tulisan bertindih dan bergerak tu. Tak ada. Tak ada, saya teruskan lagi. Boleh je Kak tunjuk subtitle kan? Tak, subtitle tak sampai lagi. Saya nak tunjuk yang macam mana nak tulis karaoke tu. Yang tulisan warna merah bertindih atau warna putih tu. Okey, silakan. Okey. Baik. Untuk membuat tulisan karaoke tu, saya cari satu lokasi lain. Okey, di sini. Masih lagi kita menggunakan titles. Saya pun kena cari juga ni. Okey, gunakan juga title 27 yang kita buat tadi. Saya panjangkan sedikit. Okey. Klik, sama macam biasa, advance. Bila advance kita buka macam ni, dapat di sini. Kita tulis dulu. Lagu, apa nak tulis? Lagu Melayu. Contoh yang ringkas. Tulisan ni susah orang nak nyanyi. Jadi kita tukarlah dia punya tulisan. Okey, dapat tulisan. Tak nampak warnanya.
tukar satu, kita letakkan warna hitam. Backgroundnya kita letak, di luar outline-nya kita letakkan warna putih. Okey, dapat satu. Saiz terlalu besar. Saya buat besar ni supaya kita mudah nampak. Okey. Sini kita kena tambah lagi satu layer untuk tulisan. Bagaimana nak tambah? Klik saja bahagian bawah, ada butang tambah di sini teks. Dia akan naik lagi satu. Klik saja lagu Melayu balik. Lagu Melayu huruf kecil pun salah. Copy balik yang pertama tadi ataupun nak type semula. Dapat dua lagu Melayu. Letak di mana? Butang tengah ni ada, alignment-nya. Nak letak di bahagian bawah, kita boleh klik turun ke bawah. Tinggal satu. Sekarang kita tengok mana satu yang jalan dulu. Okay, sorry. Tarik dulu yang ni. Okay. Mana yang jalan? Yang atas jalan, yang bawah tak jalan. Dia perlu yang atas ni jalan, yang bawah tak jalan. Kita tukar satu, yang tak jalan ini kita letakkan warna, yang berjalan ini kita letakkan warna merah. Sebab nanti barulah bila dia tindih tu baru kita nampak dia punya perbezaan dia. Saya buat dulu. Okey, baik. Bila kita dah buat, yang pertama tadi saya dah laju sikit, saya patah balik lah. Ctrl Z balik. Okey. Tulisan yang bergerak adalah tulisan yang berada di bahagian atas. Kalau kita tengok di sini, yang bergerak adalah bahagian bawah. Jadi bagaimana caranya nak tukar? Yang bawah ni, klik sebelah kanan, ambil no animation. Dah tutup. Yang bahagian atas, nak tengok atas bawah senang je, kita buka je kat sini. Kita tengok mana yang bergerak. Okey, yang atas, klik animation, ambil typewriter. Klik 2 kali. Dia akan naik. Betul tak ni saya buat ni? Kan salah pula. Betul lah tu. Okey. Ini lambat. Jadi kita nak cepatkan sikit. Kita anjak ke depan. Ini tarik sampai ke belakang. Ini pun kita tarik sampai ke belakang. Tu stop, play balik. Dia akan naik macam tu. Boleh meneroka untuk mengetahui secara lebih mendalam benda-benda ni. Banyak video-video bagaimana cara kita nak menghasilkan Filmora, tetapi kebanyakannya dalam bahasa Inggeris, dan kalau nak yang bahasa Melayu, saya pun guna bahasa Melayu juga, bahasa Melayu Indonesia. Indonesia saja, Malaysia tak ada yang buat. Okey, selesai yang ni. Sekarang nak buat subtitle. Kebiasaannya saya buat subtitle adalah selepas dah edit, dah semua siap, saya dah letakkan green screen sebagainya atau macam di sini. Okey, saya buka suara sikit lah. Okey, tengok sekejap lah. NASA Big Channel, NASA Luar Biasa. Cikgu mendoakan agar anak-anak sentiasa sihat, sejahtera di samping keluarga. Pada kali ini kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran bahasa Melayu kali ini. Okey. Keluar bahasa Melayu, melompat kat situ. Baik, bagaimana nak melompat? Yang pertamanya, untuk menghasilkan tulisan bahasa Melayu ini, saya ambil daripada buku teks. Tulisan bahasa Melayu ni, buku teks ni dapat daripada buku teks digital. Jadi, print screen sahaja dan kemudiannya kita edit dengan Adobe Photoshop, tukarkan gambarnya menjadi PNG. Jadi tak ada background kat belakang. Jadi letaklah. Sorry, ya, gambar saya pula yang lari.
Okey. Ni yang kata tak boleh lock tadi ni. Dia akan lari juga. Ya. Okey. Bagaimana nak melompat-lompat? Di sinilah kita klik gambar yang kita nak lompat-lompat ni, ataupun di sini kita klik 2 kali. Dia akan keluar image, color dan motion. Ambil yang motion punya. Di sini banyak pilihan-pilihan, kita boleh tengok apa yang akan berlaku. Ini buku. Tak apalah, saya tunjuk buku nampak jelas sikit. Buang ini dulu. Okey, buku-buku ni nak terbang macam mana ni? Ini dia terbang, ataupun kita nak klik di sini, dia akan terbang macam tu. Nak terbang di sini, klik yang ini pula. Nak lompat-lompat saja pun, dia ada beza dia. Sebab itulah kalau lihat video saya, dengan kedua-dua buku yang nyatakan. Baik. Itu kaedah lah yang kita boleh gunakan untuk motion, untuk gambar ataupun untuk tulisan. Kalau tulisan pun kita nak, ada tak tulisan di sini? Okey. Okey, ada tulisan di sini. Kita tak mau bagi jalan, kita nak lompat-lompat, dia juga ada animation di sini. Boleh kita pilih mana satu, nak secara nak secara beralun, wave. Baik. Selesai. Nak animation tulisan, ada pada ruangan animation. Bila klik pada tulisan, dia akan naik macam-macam di sini. Kita boleh. Bagaimana nak menghasilkan, dan sekarang nak pergi kepada menghasilkan sari kata. Okey. Kita terus pergi pada title juga. Di sini title ada banyak. Kita ambil subtitle. Pada subtitle, di sini ada banyak pilihan subtitle. Kalau kita nak latarnya warna hitam, kita ambil nombor 1. Kalau nak cerah, tulisannya warna putih, namun di luar tulisan itu warna hitam, kita gunakan subtitle 2. Kalau nak warna hitamnya, latarnya agak kelabu-kelabu sikit, subtitle 4. Dan begitu juga subtitle 5, tulisannya warna kuning. Nah, banyak pilihan. Jadi saya biasanya, saya akan menggunakan subtitle 2. Tarik je subtitle kat sini. Untuk besarkan sikit sebab susah nak nampak, kita tolak saja ini ke sebelah kanan. Tak akan dapat. Ini cara nak gerak ya. Okey, ini subtitle. Dia naik 2. Okey. Bila subtitle yang nombor 2 ni, dia akan ada 2 macam ni. Jadi susahlah kita nak type 2 kali. Caranya buang 1. Klik advance. Mana satu yang kita tak mau pakai? Yang atas atau yang bawah? Kalau yang bawah, kita klik bawah ni, buang tu sampah. Tinggal 1. 1, okey. Alah, saya tak save lah tadi. Baik. Apabila kita menulis sari kata, kita kena dengar balik apa yang kita cakapkan. Contoh yang pertama, okey. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita boleh panjangkan supaya kita dapat lihat, dan wabarakatuh saya letakkan sehingga setakat ini. Okey, tulis dulu. Kalau boleh ni, tarik yang ni, tarik terus sampai hujung supaya dia tidak mengganggu yang kita yang lain. Tidak, kalau tidak setiap kali kita buat, tarik sampai habis video kita. Okey. Cara nak memudahkanlah sebab nak bagi budak-budak faham. Kalau nak buat yang senang, kita tak payah tulis sari kata lah. Okey. Okey. Kita tulislah macam biasalah.
Katalah kita nak tulis panjang. Di sini tak muat. Mengikut apa yang ditunjukkan di TV masa sari kata, kalau ayat itu panjang, di hujungnya dia akan letakkan 3 titik. Menunjukkan bahawa selepas ayat itu, ada lagi ayat yang bersambung. Jadi kita letak 3 titik. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sampai sini, saya stopkan dekat sini. Saya potong dia. Ada gunting kat sini, potong. Kemudian saya sambung lagi. Apa lagi saya kata? Oh, panjang. Okey, salah potong sini. Okey. Kat sini. Okey, kemudian saya sambung lagi. Okey, salam bahagia, salam hormat. Nak masuk salam bahagia tu kita titik 3 di depan. Okey. Tengok, kita dengar lagi. Stop. Nak cara bagaimana nak menanda di mana permulaan ayat kita, lebarkan dia dan kita boleh nampak setakat mana garisan yang kita nak bercakap. Ni garisan dia. Garisan dia dari sini kita bawa start daripada sini dan kita potong dia. Sambung, 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 sambung seterusnya. Kalau mana bahagian yang tak perlu, potong kat sini, cut saja. Baik. Itu satu contoh. Kemudian katalah dalam buku, apabila membaca petikan daripada buku teks, contohnya seperti ini. Okey. Contohnya seperti ini, nampak kot kecil ni. Boleh Okey, Johor Bahru 25 Jun. Nak baca dia pun kena ada intonasi dia. Johor Bahru 25 Jun. Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB. Intonasi, laras bahasa. Kita gunakan laras bahasa berita nak menarik perhatian murid. Okey, bila nak baca ni takkan kita nak tulis satu persatu. Jadi saya menggunakan banyaklah ni yang saya tambah di sini ni. Saya gunakan subtitle juga, subtitle yang keempat. Saya tambah di atas lah. Okey, subtitle yang keempat saya panjangkan sebab subtitle yang keempat ini mempunyai warna kelabu. Ni nampak ni warna kelabu dia ni. Jadi kita ambil advance, kita buang dia tulisannya sini dan kita tarik sahaja yang warna hitam kelabu ini berada di tempat yang kita nak baca. Bagi sama dengan apa yang kita baca itu kita tunjukkan di sini. Tarik di sini. Bila sebut ayat itu, maka yang warna hitam itu dia akan tunjuk ayat yang berada di belakang kita. Ini gambar yang belakang ni pun adalah pada buku teks, buku aktiviti yang telah saya tukar menjadi PNG menggunakan program Adobe Photoshop. Senang je. Ini nak. Okey, itu kaedah yang saya gunakan. Dah berlalu 42 minit dah ni. Okey, kita teruskan lagi sikit-sikit. Baik. Bila dah selesai apa semua, kalaulah kita nak meletakkan sesuatu simbol seperti kita nak meletakkan supaya orang tengok channel kita YouTube dan sebagainya, bolehlah kita download media import. Kita boleh import lah mana-mana. Kalau saya dah ada siapkan di sini. Ada intro, ada like, share, subscribe, ada watermark. Semua ada di sini lah. Okey. Buat siap-siap. Macam ni ada watermark di sini. Okay, watermark ini dia punya penutup ya. Okey, contoh sebuah terbitan Nasal Wakil Studio. Siap, like, share, subscribe semua ada. Dengan Facebook saya pun saya letakkan di situ. Jadi naik macam ni, macam biasalah. Green screen, turun 10,
Turun 53, saya dah hafal dah benda ni duduk dalam kepala banyak kali ni. Kalau nak lari pun dia sikit-sikit saja. Kita akan dapat keseluruhan. Dia akan naik di sini. Letak sahaja di tepi. Baik, lepas dah buat siap semua ni, sikit-sikit yang lain-lain, minta cikgu-cikgu teroka sendirilah dengan menonton video daripada YouTube dan sebagainya. Dah dapat semua, kita nak masukkan suara, kita nak masukkan muzik, dah kita download muzik tadi, muzik berada di bawah. Ini saya dah buat latar, dah ada muzik siap-siap dah. Jadi saya tutup dulu muzik dia, tak mau muzik. Kita import muzik. Okey, import music, masuk music. Cara nak susun, nak adjust music macam mana, kuat atau tidak. Dia ada garisan di tengah ni, kita boleh tarik turun ke bawah dan sebagainya. Kalau permulaan nak adjust music, dia ada audio dia di sini. Fade in, daripada perlahan dia ke kuat. Untuk daripada kuat turun ke perlahan, ujung dia ni. Dan sekiranya ada muzik tu kita nak kuat dan kemudian ada gambar kita bercakap, kita nak slowkan dia. Kalau guna power director senang, kita boleh tarik-tarikkan. Tapi kalau untuk Filmora ni terpaksa kita potong muzik tu. Tapi dia tidak mengganggu. Cikgu Nasa boleh tunjuk balik ya, tak? Daripada muzik rendah ke muzik yang tinggi tu. Cikgu guna yang mana tadi? Okey. Daripada slow ke kuat tu kan? Okey, terima kasih. Saya sama. Saya ghost time balik ya. Okey. Ni kita klik di sini, klik dekat muzik tu 2 kali. Ya dah. Okey, klik sini. Fade in ini untuk masuk. Untuk permulaan dia, kita tolak ke tengah. Kita nampak dia punya pergerakan dia setakat mana. Di bahagian bawah ni kita nampak setakat mana dia bergerak. Ini untuk masuk. Untuk keluar yang ni. Okey. Ada ketikanya juga muzik-muzik ni boleh tolak secara manual. Kadang-kadang jadi, ni boleh tolak secara manual pun boleh ni. Kita nak habis lah, katalah nak habis dah video tu, jadi kita nak perlahan saja. Kalau kita nak potong yang belakang, tak payah dekat dah, kita cuma tarik je. Dah, dia sampai macam tu. Okey, dah pukul 4:06, okey? Okey, terima kasih Cikgu Nasa. Duk cari 3 minggu dah, hari ni baru jumpa, Alhamdulillah, masih. Alhamdulillah kita dapat pelajaran sikit tentang ni. Baik, sekarang dah selesai tentang muzik tu. Muzik lagi satu ya. Muzik, katalah muzik ni, kita muzik pendek, kita nak panjang lagi sepanjang tahun. Jadi sepanjang video. Jadi kita letak je kat ujung ni, kita terapkan sini, copy. Dia akan sambung. Tapi kalau muzik ni macam ni dia akan bersambung, dia terputus. Caranya kita letak yang ni di bawah sikit, depan sikit. Jadi muzik tu akan sentiasa bersambung. Yang ketiga kita copy, kita letak di atas sikit pada ni. Itu cara dia. Dan pastikan muzik ini walaupun kita minat sangat-sangat dengan sebarang lagu lah. Lagu minat dengan Faizal Tahir ke, minat lagu apa nama siapa lah ni, saya zaman Mak Dek Kilau ya. Lagu-lagu ni tak tahu dah. Ya, Iban Troye ke apa ke, kita minat lagu dia, kita tak boleh masukkan di sini sebab itu ada hak cipta. Kalau masuk video ataupun muzik ini kadang-kadang lepas. Sebab drama-drama saya dalam YouTube tu 6 bulan lepas. Lepas 6 bulan dia akan hantar maklumat dekat kita mengatakan bahawa kita ada copyright claim dalam karya kita. Dan dia akan minta pertanggungjawaban. Maknanya dia tak blok. Ada setengah-setengahnya dia akan padamkan semua muzik itu. Jadi cara yang paling mudah seperti mana saya sebut tadi, cari je muzik no copyright. Kita akan dapat yang tu. Begitu juga dengan video-video. Biasanya video untuk green screen, macam ni saya banyakkan guna green screen ya. Ini untuk circle, ini untuk planet Mareh, lubang ya. Ini semua tak apa orang kata? Tak charge copyright. Jadi tak usah cuba-cuba langsung lah. Dulu saya cuba-cuba juga. Dan kebiasaannya video saya, okey kita ambil contoh ya.
Boleh dah terus ke channel saya sekejap nak tunjuk contoh apa yang akan terjadi. Boleh yang pengerusi? Boleh. Okey, baik. Saya nak tunjuk contoh apa yang akan berlaku bila kena copyright claim. Okey, buka channel macam biasa. Tadi kalau nak tanya about YouTube ni pun boleh dah tanya sikit lagi. 4-8 minit dah ni. Saya kesiankan cikgu-cikgu nunggu lama. Okey, saya pergi kepada YouTube Studio. Buka ya, saya punya YouTube Studio. Dapatlah sikit-sikit. Boleh lambat pula ni. Okey, apa yang berlaku apabila kita kena copyright claim? Channel dashboard. Tak dapat pula, sekejap je. Okey, pada ruangan konten dia akan sebutkan. Okey, tengok di sini Di sini dia ada public, saya baru up tadi ya, Majlis Pelancaran Bulan Kebahasaan peringkat sekolah. Okey, duit masuk tak masuk? Dia tulis, masuk on. Yang ni saya tak publish. On semua. Okey, nak tunjuk yang mana sejarah tahun 4 tokoh terbilang naik. Terus copyright claim. Tetapi dia tak block lah video ni. Cuma saya tak dapat apa-apa. Cuma sekadar dapat bagi ilmu saja. Nak dapat duit dan sebagainya tak boleh. Sebab apa yang saya masukkan di situ, saya masukkan banyak video-video daripada filem. Nak bagi seronok, terbubuh jugalah. Jadi tak dapat. Copyright claim banyak yang akan dapat copyright claim. Tengok, kalau sejarah biasanya saya akan kena dengan copyright claim lah. Bolehlah kalau cikgu-cikgu nak tengok bagaimana teknik-teknik saya menghasilkan video, bolehlah melayari laman web pula. Melayari saya punya channel Facebook NASA 2K Studio. Okey, dan balik sini sebelum saya lupa tadi lagi. Dah siap semua dah nanti macam mana nak hantar. Kita klik export, macam mana nak produkkan video itu, kita klik export. Semua dah siap dah ni sampai ke sudah penyudahannya. Kita klik export. Dia akan pergi ke mana? Kebiasaannya dia akan pergi kepada program Indonesia Filmora kita sendiri dalam ruangan output. Kalau tak mau letak ke situ, kita boleh letaklah dekat download ke, dekat dokumen ke, dekat video dan sebagainya, boleh di situ. Lepas tu tekan export lah, tulis nama di sini, apa file kita. Dan akan dapat. Dan bila kita dapat, kita nak tengok di mana dia duduk. Kita pergi balik ke situ. Output, apa yang telah kita selesaikan. Ni dah siap lah, ni yang saya dah siap lah. Tengok saya buat latar bendang, latar hutan bandar, latar parameswara, latar teknologi hijau, lindungi lautan kita, merdeka, latar merdeka apa saya buat, my video, cerita tentang SM Salim, teknologi hijau lagi. Itu semua yang telah dihasilkan. Kena korban sikit lah, dia banyakkan mencuri masa dan tenaga kita juga untuk menghasilkan video yang menarik ini. Okey. Balik pada sini balik. Bagi yang nak berjinak-jinak dengan YouTube, kawan-kawannya, kita buat sesuatu yang kita seronok dan kita dapat berkongsi dengan orang lain. Jadi saya pun berdasarkan kepada komen-komen yang diberikan kepada saya, itulah yang saya rasa saya mampulah nak berkongsi pengalaman dengan cikgu-cikgu. Di sini saya buka direct terus komen ni. Kalau dia hentam saya kat sini pun, cikgu-cikgu boleh bacalah, tengok saya tulis tu. Thank you cikgu mengajar kami, terima kasih cikgu. Mudah untuk faham dan senang, suara cikgu sedap. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu Nasa. Selamat belajar cikgu terbaik. Semua lah. Itu komen-komen lah. Ada juga komen daripada Waris yang ada di sini. Nama saya Naura. Dan satu lagi, saya melayan semua komen. Sebab yang komen ni kebanyakan budak-budak darjah 3. Saya layan je semua. Itu beberapa contoh. Dan kalau bolehnya kita buat sesuatu yang menarik itu supaya nanti kita boleh mendapat subscribe. Buat bila noh, kita buat dah, letih dah. Bagilah dapat peluang pula. Kita dapat subscribe. Bila kita dah dapat sehingga 1000 orang subscribe, macam saya ni alhamdulillah setakat hari ni dah 12,234 orang subscribe. Nak dapat 1000 tu yang kita penat. Bila kita dah dapat 1000 subscribe, cikgu-cikgu sekolah lain akan
gunakan video kita, kawan anak-anak murid kita dah menggunakan video kita, dia akan bagi tahu kawan yang lain, cikgu lain akan bagi tahu kawan yang lain, mungkin guru besar kita akan share video kita, pengetua akan share pula video kita, jadi makin tersebar. Bila makin tersebar itu, subscribe kita akan naik. Sehingga sekarang ini purata saya punya subscriber satu hari lebih kurang dalam 80 ke 100 yang akan, bila dia dapat macam tu, dia akan lihat pula. Bila dapat cukup 1000, kita akan mula mendapat gaji YouTube. Kalau saya gaji saya bulan ni tak, bulan depan lah. Sekarang ni ada lagi ni, 271, $48. Ni gaji sikit lah sebab kita buat channel untuk belajar je. Kalau kita buat channel TikTok ke, terjun telaga, terjun sungai tu, barulah kita mendapat pendapatan yang banyak. Ya? Baik, saya rasa setakat itu sahaja dan pendapatan ni bergantung kepada view kita. Sekurang-kurangnya 4,000 jam view kita, baru dia nak kira duit dia tu. Dan lepas tu kalau dah kita ada subscribe yang melebihi 5-6,000 subscriber, kita akan diberi satu lagi kelebihan pada YouTube, iaitu kita ada community. Kalau siapa yang nak download Filmora ni, senang je. Pergi dekat channel saya, Nasr 2K Studio, pergi dekat community. Saya dah masukkan pagi tadi. Saya nak ceramah petang ni. Assalamualaikum, sejahtera semua ni. Di bawah tu ada read more. Dan ada yang nak download program Filmora boleh klik link ni. Klik di sini akan dapat download terus ya. Ikut arahan yang diberikan. Ini sebahagian yang akan ada community ni lah. Jadi apa-apa kita nak tulis sini, dia akan masuk di sini. Untuk community. Okey. Saya buka lah, ada seminit 2 lagi ni untuk apa-apa pertanyaan. Kalau ada pertanyaan sebelum saya mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang saya berbincang dengan cikgu-cikgu. Ya, silakan pengurusi. Cikgu Yusof, angkat tangan tu. Assalamualaikum. Sila. Cikgu Nasr dengar? Ya, saya. Okey, kita buat video. 2 layer. 1 layer latar, 1 layer tag. Ya. 2 layer 3 minit. Dengan 10 layer 3 minit. Bila kita export, masa export tu sama ke atau tak sama panjang? Lagi banyak layer, lagi lambat. Kalau biasanya saya buat video, kalau untuk saya export video saya 15 minit, saya memerlukan hampir 1 jam untuk convert. Sebab kebetulan komputer pun tak apa nak perlahan. Tapi kalau layer dia sikit, dia cepat sikit. Okey, boleh menjawab mana? Waalaikumsalam. Nak tanya, dalam Filmora ni kita boleh simpan file paling banyak berapa? Kalau dia ada limit tak? Ada limited tak untuk file kita simpan? Kan pakai just buat je. Okey, baik. Dia dalam Filmora ni, saya jawab saya buka balik. Dalam Filmora, bila kita buat banyak-banyak file kita, dia akan jadi berat. Lama-lama dia akan memperlahankan convert dan sebagainya. Jadi saya pun macam mana cara nak menyelesaikan masalah ni, saya pun rujuk kepada Pakcik Google. Pada Uncle Google dan jumpa juga dengan Aunty YouTube, maka dia terangkan kalau boleh kita clearkan apa-apa yang ada di dalam file itu. Kalau kita buka file Filmora sini, kalau kita buka Filmora dalam, lepas kita installkan dalam file Filmora dalam dokumen dan sebagainya, dia ada banyak macam temporary. Kita buka je satu-satu file ni, kalau ada benda tu kita boleh buang je, delete saja. Itu yang pertama. Yang keduanya, pergi kepada file, ni nak clear ni. Jangan simpan banyak benda. Kalau selesai. Cuma satu kelemahan Filmora ni yang perlu kita ingat kalau kita buat video tu, buat satu folder, semua benda yang kita muat dalam video ni kena ada dalam folder tu. Jangan bubuh sekejap ni dalam data C, sekejap ni dalam data D, yang ini dalam pendrive. Bila kita cucuk, tak keluar gambar. Sebab dia kena berada dalam satu folder. Itu sebelum saya pun lupa nak cerita tu. Okey, sekarang macam mana nak clear? Kita pergi pada file, saya laju lah ni Pergi kepada bahagian bawah, file, klik bawah, dia ambil preference, klik di situ. Okey, ambil performance, general di sini, performance hujung sekali.
Okay. Di sini ada automatic delete render file apa semua ni, kita klik je, kita tandakan je. Ni, tandakan. Sini pun kita tanda, ni tak payah. Okay, dan kita tekan clean. Yes, okay. Yang bawah ni pun sama. Klik sini, kita tekan clean. Yes, dia tak mengganggu apa-apa kita, cuma dia buanglah sampah-sampah yang ada di situ. Jangan buh file rata-rata, jangan letak di dalam pen drive dan sebagainya. Bila kita nak buat ni, kena nak buat Filmora, kena ada dalam satu folder khas untuk dia. Sebab itu kalau tengok saya punya folder ni, kalau video, saya tunjuk folder lah. Saya banyak folder, hari tanpa kenderaan, hutan bandar, kitar semula, lindungi lautan. Bila buka tu macam-macam duduk dalam tu. Sebab saya tak mau campur aduk dengan yang lain-lain. Jadi harap itu memberi panduan atau tips lah kat cikgu-cikgu. Okey, boleh nak tuan Norma? Kalau tak ada, kita kepada penutup lah, no? Sebelum tu saya minta Cikgu Nasser stop sharing sekejap sebab saya nak share bengkel seterusnya. Terima kasih. Okey, jadi kalau dah tak ada soalan, saya di sini sebelum saya tutup bengkel kita ni, cuma sedikit rumusan lah. Yang pertama berkaitan dengan bengkel kita Cikgu Nasser pada hari ini, bagi saya walaupun saya dah lama buat video berkaitan video ni, tapi bagi saya bengkel kita pada pagi ni, pada petang ni amat-amat bermakna. Sebab apa? Kita dah mengikuti beberapa bengkel berkaitan dengan Filmora. Banyak JPM buat, YouTuber yang lain buat, ataupun kita tengok sendiri dalam YouTube berkaitan dengan Filmora. Tapi bengkel kita ni pada hari ni lain sikit sebab kita lebih fokus pada bengkel berkaitan penghasilan video yang menarik dan berkesan. Menarik dan berkesan dalam PDPR. Sebab tu Cikgu Nasser lebih fokus kepada macam mana nak nampak video tu lebih menarik. Dengan slide-nya tadi dah ditunjuk hands-on tadi, video ni menarik nak buat macam mana. Masukkan video-video, audio-audio yang berkaitan lah mengikut kita punya audience kita tu. Di situ specialnya bengkel kita ataupun bengkel Cikgu Nasser daripada SK Dalam pada hari ini. Itu saya nak tekankan sikit lah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nasser. Kemudian yang kedua, banyak bertanya berkaitan rakaman. Sebenarnya saya nak maklum sekali lagi, saya nak ulang sekali lagi, dan sebelum ni pun saya dah ulang. Video-video ataupun rakaman bengkel-bengkel kita ni yang bersiri ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok semula di YouTube channel PPDC. Saya ulang, video yang bengkel kita sebelum ni dan yang akan datang, termasuklah bengkel berkaitan Cikgu Nasser ni, perkongsian Cikgu Nasser ni, boleh tengok semula di YouTube channel PPDC. Bengkel kita yang seterusnya nanti, okey, bengkel siri kita yang seterusnya iaitu siri keempat, nanti adalah berkaitan dengan penggunaan PowerPoint sebagai game based learning dalam PDPR. Ini pun menarik. Jadi yang mana akan disampaikan oleh Cikgu Muhammad Amar bin Rahim daripada Sekolah Menengah Agama Sikh. Okey, jangan lepas peluang ni pada 1/9 hari Rabu ini pada masa yang sama 2.30 hingga 4.30 petang. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Cikgu Nasser, ada lagi apa-apa nak kata? Okey, saya cuma memohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap penerangan saya. Mungkin anda lebih mahir daripada saya yang ada depan, cuma sekadar berkongsi daripada seorang guru biasa yang biasa-biasa. Terima kasih. Bukan biasa, memang luar biasa sebab Cikgu Nasser adalah seorang YouTuber lah di daerah kita ni. Boleh kata selalu berkongsi berkaitan dengan video PDPR. Sekali lagi USTP PPDC mewakili sektor pelajaran dan juga PPDC mengucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita berkaitan dengan perkongsian pada siri 3 ni. Dan jangan lupa untuk siri keempat hari Rabu nanti. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.